Jadi kadang-kadang kalau kita tak bercakap, lebih melindungi diri kita daripada orang dapat baca seluruhnya tentang hati kita. Aula yasmut, lebih baik diam. Kan masa diam ni tak tahu siapa yang cerdik, siapa tak berapa nak cerdik. Tapi bila bercakap, tak cerdik rupanya. Ataupun bila bercakap, wah bagusnya dia. Itu pilihan yang kita ada bila kita bertutur, bila kita bercakap. Dan kadang-kadang tuan-puan, diam kita itu adalah sebuah pertuturan yang baik. Diam itu bertutur, tapi tak bercakap apa. Tapi diam kita itu lebih hebat mesejnya daripada kita bercakap. Dan insya-Allah hari ini kita akan melihat bagaimana untuk memiliki lidah, lisan, tutur kata yang baik, yang akan Allah angkat darjat kita kerana perkataan yang kita ucapkan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu keadaan, satu keadaan yang ustazah bimbang juga dan berdoa agar diri sendiri juga tak termasuk dalam golongan itu, iaitu golongan yang mulut dia ataupun lidah dia terlampau ringan tuan-tuan. Ringan. Apa Nabi kata? Cukuplah sesuatu dosa itu apabila seseorang itu bercakap atas segala yang dia dengar. Tengok cukuplah seseorang itu menanggung dosa atas sikap dia. Semua yang dia dengar, dia nak sampaikan. Semua yang dia dengar, dia nak sampaikan. Tak kiralah cerita tu betul ke, tak betul ke, fitnah ke, asalkan apa saja yang dia dengar, dia akan panjang-panjangkan. Apa saja yang dia dengar, dia akan viralkan. Tengok sekarang, ada orang tuan-puan, tak boleh ke kita timbang-timbang sikit yang orang viral kat kita? Tengoklah dulu, logik ke tak logik, sahih ke tak sahih, betul ke tak betul. Kenapa kita bila dapat saja, kita pun tolong panjang-panjangkan? Nabi kata apa? Cukuplah sesuatu itu dikatakan dosa. Tapi tuan-puan, ustazah mengamati, dan bukan maksud ustazah baik sangat, tak tuan-puan, tapi ustazah mengamati kadang-kadang dalam kehidupan ini yang menjadikan suasana tidak harmoni ialah kerana lidah-lidah manusia, kerana perkataan manusia. Yang tadi Ustaz kata apa? Ringan sangat mulut dia. Ringan. Ya Allah. Macam tak ditimbang-timbang, tak difikir-fikir. Oh cakap je. Tanya, kenapa Kak Enab tak datang ya? Saujana impian, surau Saujana impian tak datang nampak Kak Enab tu. Lalu didengar oleh seseorang yang mulut dia terlampau ringan. Ada Kak Enab ke tuan-puan? Kak Enab datang tak? Kalau Kak Enab tu datang, memang bukan Kak Enab yang itulah ya. Ini Kak Enab yang tak datang ni. Sebab nampak ada yang berbisik-bisik. Ke namanya Enab ya? Okey. Tak datanglah Kak Enab tu ceramah hari ni. Biasa dia datang. Ni tengok dua orang bercakap ya. Biasa dia datang. Dia kalau bulan subuh datang. Kata kawan tadi yang mulut terlampau ringan ni, memanglah tak datang. Kau tengoklah tajuk hari ni apa. Indah tuturmu. Mana dia boleh datang? Panaslah dia mendengar ceramah tu. Tuan-puan, ya Allah. Ada orang dia tak ada idea lain kecuali bercakap yang menyakitkan. Ada orang bercakap. Dan ustazah memang tak ada speak dengan orang tu. Kagum kalau orang itu dia tak akan buka mulut kecuali yang keluar adalah sesuatu yang akan menyakitkan orang yang mendengar. Tapi jangan tak tahu tuan-puan, ada orang sudah jadi tabiat. Dia tidak akan buka mulut kecuali sakit untuk orang yang mendengar. Padahal bagi sebahagian yang lain, bukan senang nak bercakap menyakitkan hati orang tuan-puan. Bukan senang nak cakap menyakitkan hati orang. Betul atau tak betul apa yang saya cakap? Ada orang sikap dia tidak mudah untuk bercakap menyakitkan hati. Senang hati kita mendengar apa yang dia cakap. Kalau anda kata, dia kata minta maaf lah, kata contohnya katalah ustazah ni Kak Limah. Kak Limah ni AJK Surau Saujana Impian, pengerusi seumur hidup. Ya, contoh.
maaflah Kak Limah tak datang dekat kuliah tadi. Ya bukan apa, itulah anak cucu datang pula pagi-pagi tadi. Orang tak pandai menyakitkan tuan-puan. Apa yang dia cakap? Tak apalah, InsyaAllah lain kali ada rezeki datang lagi, kita buat lagi. Yelah cucu datang pun nak kena layan juga kan. Sakit tak ayat dia untuk orang yang mendengar? Dan dia memang tak pandai nak cakap yang menyakitkan. Tapi cuba kita bayangkan orang yang suka menyakitkan akan jawab macam mana. Yelah hari ni cucu, esok atuknya pula. Ya, lusa apa lagi. Memang kita ni kalau nak cari alasan, 1001 alasan, kita boleh bagi alasan. Apa hal kita cakap macam tu tuan? Ini pilihan kita, sama-sama ada mulut, sama-sama ada lidah. Tapi ingat, benda tu datang daripada keimanan kita kepada Allah. Ustazah rasa tuan-puan, dosa kita dengan Allah dah cukup banyak. Tak usah nak tambah dengan orang. Tak usah nak tambah dengan orang. Itu semua kita kategorikan sebagai dosa kering. Sebab tak pandai bercakap kecuali yang buruk. Ini tabiat. Ini datang daripada sikap masa yang lama tuan-puan. Bukan baru timbul. Dia minta maaf lah, tak tahu kenapa saya bangun pagi tadi terus cakap yang teruk-teruk. Tak, dia bukan baru timbul. Ya, ini adalah sesuatu yang diasah, yang dah dibiasakan, dan lebih malang lagi ia datang daripada kecuaian kita untuk membersihkan hati. Kecuaian kita nak bersih. Baik tuan-puan, siapa sini adalah isteri kepada seseorang? Cuba angkat tangan. Dia takut semua yang datang anak dara belakang. Ya. Jadi tak kira juga kot semua anak dara. Siapa sini isteri kepada suami lah, kepada seseorang? Angkat tangan. Ya. Cuba angkat tangan tinggi-tinggi. Tak apa nak jelas tu ya. Yang angkat tak jelas. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ini maksudnya ada suami. Yang tak angkat ni tak ada suami. Anak dara ke? Ya, suami dah meninggal ke kan ya, ataupun dah berpisah. Tuan-puan, macam mana bercakap dengan suami? Dan ini bukan benda yang kecil. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diperlihatkan dengan satu gambaran wanita-wanita yang masuk neraka. Dan ketika Nabi kata, Nabi lihat ramai wanita dalam neraka. Dan bila sahabat tanya kenapa, maka ciri ataupun indikator yang disebut oleh Nabi SAW itu ternyata sekali berkait dengan lidah seorang isteri. Ya, ternyata sekali berkait dengan lidah seorang isteri. Apa sifat dia? Apa sikap dia? Pertama, kerana suka melaknat, suka menafikan, suka kata yang tak baik, suka maknanya melaknat, li'an, banyak sangat cakap yang tak elok. Ya, dia menafikan kemanfaatan, keberadaan suami dia dalam hidup dia tu. Dan sifat yang kedua ialah takfirul ashir, lebih kurang maksud dia suka putuskan silaturahim, suka mengkufuri nikmat hubungan persaudaraan. Ini semua petunjuk yang menunjukkan kepada penyalahgunaan lisan. Sekarang kita lihat dalam kehidupan yang sama-sama kita lalui, macam mana tuan-puan, khususnya para isteri, bercakap dengan suami. Ini bukan ustazah buat-buat cerita tuan-puan. Ustazah pernah mendengar, kadang-kadang kerap mendengar. Apa dia? Bila seorang isteri sakit hati dengan suaminya, dia senang dan mudah bercakap, kalau tak ada suami pun okey. Senang cakap macam tu. Kadang-kadang dia tak perasan tuan-puan, cakap tu dalam bentuk meluah perasaan pada ustazah, pada kaunselor. Ya Allah ustazah, sakitnya hati saya dengan suami saya ustazah. Saya tengok Kak Limah tu dah jadi janda, happy di hidup dia.
Saya yang ada suami ni, ya Allah, pagi petang siang malam ustazah berendam air mata. Itu maksud apa tu perkataan? Maksud apa? Agaknya kalau tak ada suami ni lagi bahagia kot ustazah. Ini bukan ustazah buat-buat ayat ni, ini ustazah dengar daripada perkataan seorang isteri. Bila dia tak puas hati dengan suami dia, dengan pantas, dengan mudah dia akan menyalahi, menafikan keberadaan suami dalam hidupnya. Ini di antara beberapa sifat orang perempuan, sekiranya tidak dijaga dengan baik, tidak diperhalusi dengan baik, sangat membimbangkan tuan-puan, sebab Nabi telah memberikan isyarat bagaimana penyalahgunaan lidah bagi kaum muslimat, kaum wanita menjadi di antara sebab kenapa ramai wanita dalam neraka.